Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam mesra dan salam satu Malaysia kepada anda di luar sana. Dan selamat datang ke wawancara at KPM bersama saya Fuzia Aziz pada hari ini. Dan seperti mana yang kita ketahui ya, baru-baru ini negara kita telah dilanda musibah dan ianya melibatkan sekolah serta murid-murid kita. Jadi baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri juga telah mengumumkan penangguhan sesi persekolahan kepada 11 dan 12 Januari 2015. Jadi bagi mengulas perkara ini, bersama saya ketika ini yang berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Pelajar Malaysia Sektor Operasi Pendidikan iaitu Datuk Haji Ahmad Tajuddin bin Jab. Jadi selamat datang Datuk dan terima kasih kerana bersama kami. Ya, terima kasih Fuzia. Baiklah Datuk ya, boleh tak Datuk ceritakan sedikit mengenai negeri-negeri yang dilanda banjir yang melibatkan sekolah-sekolah kita secara umumnya? Pada kali ini kita dapati terdapat 10 buah negeri yang terlibat dengan banjir. Sebahagian negeri itu adalah pada skala yang besar, tapi ada juga negeri yang agak tidak kritikal. Secara keseluruhannya kita mempunyai 533 buah sekolah yang terlibat dalam banjir ini. Dan ini diberikan kepada 3 kategori. Yang pertamanya adalah kategori sekolah yang dinaiki air. Okay. Yang kedua adalah sekolah yang dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara. Dan yang ketiga adalah sekolah ini yang mulanya adalah merupakan pusat pemindahan sementara, tetapi kemudiannya juga dinaiki air. Jadi secara keseluruhan dengan 3 kategori ini, maka kita ada 533 buah sekolah yang terlibat. Baik Datuk ya. Jadi apakah tindakan yang telah dilaksanakan oleh kementerian sendiri dalam usaha membantu sekolah-sekolah yang mengalami bencana banjir ini? Okey, dari segi bantuan ni kita laksanakan 2 peringkat. Peringkat yang pertama itu adalah peringkat semasa banjir berlaku. Jadi pada peringkat itu banyak rakan-rakan ataupun warga kementerian sendiri yang membantu dalam bentuk memberikan sumbangan pakaian, bahan mentah, bahan makanan dan sebagainya yang kita edarkan ke semua pusat-pusat penempatan sementara. Jadi kita dapati ramai warga kita yang berada di JPN dan di kementerian sendiri telah pun melaksanakan inisiatif ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting adalah operasi selepas banjir ataupun yang kita namakan sebagai pasca banjir. Jadi ini adalah satu yang sangat penting kerana kita akan memulakan sesi persekolahan pada 11 dan 12 Januari. Inilah masa yang sangat penting untuk kita membersihkan sekolah-sekolah kita sebagai persediaan bagi memulakan sesi persekolahan 2015. Kita juga telah menggerakkan satu tabung bencana yang kita kutip di kalangan warga kementerian kita sendiri untuk membantu rakan-rakan kita yang terlibat dengan banjir. Jadi kita telah pun melancarkan ini, tabung ini yang dilancarkan oleh Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha kita, beberapa hari yang lepas. Dan kita mengharapkan lebih ramai warga kita menderma, memberikan bantuan ikhlas. Maknanya kalau banyak kutipan yang kita buat, maka banyaklah jugalah sumbangan yang kita boleh berikan kepada warga kita yang terlibat dengan banjir. Kemudian kita juga menggerakkan menggerakkan sukarelawan kita untuk membantu, terutamanya apabila banjir telah surut dan persediaan bagi membuka sekolah itu. Jadi kita dapati bahawa ramai rakan-rakan guru daripada Guru Muda Satu Malaysia, Smart Support Team, NGO, daripada Maskum, daripada Politeknik, daripada Kolej Komuniti, Yayasan Sukarelawan kita, daripada IPGM dan juga lain-lain yang telah pun turun membantu sekolah-sekolah kita yang terlibat dengan banjir. Dan alhamdulillah dengan berkat usaha mereka hingga pada hari ini
pada hari Rabu ini boleh dikatakan bahawa 75% sekolah kita telah pun dibersihkan dan bersedia untuk pembukaan bagi sesi persekolahan 2015. Jadi ya Datuk ya, pastinya dalam melaksanakan usaha-usaha membantu mangsa banjir ni, apakah prosedur operasi atau SOP yang boleh diguna pakai oleh pihak kementerian sendiri untuk dijadikan panduan? Jadi boleh Datuk ceritakan secara ringkas berkaitan rujukan atau terma rujukan tersebut semasa dan selepas banjir. Oh ya, berbalik pada persoalan tentang operasi ataupun SOP ya. Jadi sebenarnya kita pada tahun 2010 iaitu pada 24 September telah ada satu garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh bahagian pengurusan sekolah harian sebagai persediaan menghadapi bencana banjir di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri, Jabatan Daerah dan juga sekolah. Jadi kita ada satu garis panduan menghadapi banjir ini yang agak detail untuk semua pihak menggunakan apabila banjir melanda lah. Jadi kita kategorikan bahawa langkah-langkah awal, tindakan sekolah semasa banjir, tindakan sekolah setelah banjir surut dan juga seterusnya. So memang kita sudah ada satu SOP yang lengkap untuk semua pihak, terutamanya sekolah patuhi yang kementerian telah pun sediakan. Okey Datuk, boleh Datuk ceritakan pula ya, berapa banyak sekolah yang dijadikan sebagai pusat penempatan sementara mangsa banjir? Sekolah-sekolah yang terlibat dengan banjir yang juga dinaiki air, serta sekolah yang menjadi pusat penempatan sementara yang dinaiki air. Sekolah yang daripada 10 buah negeri yang terlibat dengan banjir ini, kita dapati bahawa terdapat sebanyak 533 buah sekolah yang terlibat secara keseluruhan. So daripada 533 ini, sekolah yang menjadi pusat pemindahan sementara adalah sebanyak 226 buah sekolah. Yang kedua, sekolah yang dinaiki air sebanyak 225 buah. Dan sekolah yang asalnya ataupun pada mulanya merupakan pusat pemindahan sementara, kemudiannya pusat ni juga telah dinaiki air, iaitu sebanyak 165 buah. Dan kita dapati bahawa negeri, kalau ambil contoh, negeri Kelantan, so jumlah sekolah yang terlibat banjir secara keseluruhan adalah sebanyak 165 buah, yang menjadi pusat pemindahan sementara 56, yang dinaiki air 37, dan yang asalnya pusat pemindahan sementara kemudian juga dinaiki air sebanyak 72 buah. Jadi kita dapati lebih banyak sekolah kita lah yang ditenggelami ataupun dinaiki air. Jadi daripada statistik tersebut ya, kita memang banyak sekolah yang terlibat. Jadi boleh Datuk ceritakan status pembersihan sekolah yang terlibat dengan banjir ni secara umumnya lah. Pada hari ini 7 Disember, secara keseluruhan kita boleh bahagikan bahawa proses pembersihan ini diberikan kepada tiga peringkat. Satu yang belum dapat dibersihkan, yang kedua dalam proses pembersihan, dan yang ketiga adalah sekolah yang telah pun selesai dibersihkan. Jadi bagi sekolah yang belum dibersihkan, kita ada 51 buah. Maknanya 51 daripada 533 belum dibersihkan. Jadi ada 51 sekolah lagi yang masih dalam proses lah. Belum, yang belum lagi. Belum lagi. Jadi Datuk seperti... Dan sebelum tu yang dalam proses, yang sedang berlaku, proses pembersihan ni adalah sebanyak 95 buah. Oh, okey. 95 dalam proses, dan bilangan yang telah pun selesai dibersihkan adalah sebanyak 387 buah. Maknanya pada hingga hari ini lebih banyak ataupun besar daripada bilangannya telah pun dibersihkan, yang menjadikan peratusnya adalah dalam lingkungan 73%. Maknanya
73% sekolah telah pun dibersihkan. Baik Datuk, ya setakat ini bagaimana Kementerian Pendidikan memantau semua program pasca banjir dalam kesiapsiagaan buka sekolah ini? Ya, kita setakat ini kita memantau menggunakan kaedah secara manual lah, iaitu kita mendapatkan maklumat setiap hari daripada JPN. Sebenarnya kita menggunakan kaedah melalui JPN. Dan saya nak maklumkan pada hari ini kita sudah ada satu dashboard yang lengkap, yang ini akan memberikan status terkini sekolah-sekolah kita yang sama ada belum dibersihkan, yang dalam proses ataupun yang sudah, dan juga kita dapat juga maklumat tentang tahap bekalan air, tahap bekalan elektrik yang sampai ke sekolah. Kerana ini penting. Kadang-kadang kalau sekolah ni belum dapat bekalan air, maka agak sukar untuk kita melaksanakan proses penyucian ini. Jadi dashboard ini telah pun kita bina dan telah pun siap. Jadi pihak PPD akan dapat lepas ini memberikan butiran yang terkini tentang tahap kesiapsiagaan kita untuk sekolah melaksanakan proses PMP. Jadi maklumat tentang status atau dashboard tersebut boleh sebenarnya diakses ya Datuk ya, di alamat banjir.sekolahmalaysia.com. Ya, betul. Baiklah, sesi persekolahan akan bermula pada 11 dan 12 Januari ini. Jadi apakah tindakan Kementerian Pendidikan sendiri bagi memastikan sekolah dapat beroperasi seperti yang dijadualkan? Yang Amat Berhormat Menteri telah pun bersetuju bahawa semua sekolah yang terlibat dengan banjir ini mesti beroperasi pada tarikh yang ditetapkan, iaitu pada 11 ataupun 12 hari bulan Januari ini. Jadi oleh itu pihak PPD dan juga pihak sekolah perlu menentukan apakah kaedah yang paling sesuai untuk memastikan bahawa sekolah kita beroperasi. Tetapi secara umumnya ada beberapa kaedah lah yang ataupun mekanisme yang kita boleh lihat ataupun kita boleh cadangkan. Yang pertama, pentadbiran sekolah yang tidak terjejas dengan banjir ini harus menerima murid yang hadir daripada pusat penempatan sementara ataupun yang terjejas dilanda banjir. Ini maknanya bantuan sekolah yang berhampiran yang tidak terjejas dengan banjir untuk mengambil pelajar kita yang ditimpa banjir. Yang kedua, pentadbiran sekolah boleh menumpang atau berkongsi di sekolah yang berhampiran, terutamanya di sekolah satu sesi. Itu juga satu kaedah. Kaedah yang ketiga, mungkin murid-murid yang berada di pusat penempatan sementara itu boleh bersekolah di mana-mana sekolah yang berdekatan. Dan juga yang keempat, sekolah juga boleh beroperasi di pusat penempatan sementara menggunakan ruang yang sedia ada. Jadi maknanya yang penting adalah pihak sekolah dan PPD melihat logistik yang ada, ruang yang ada, kesempatan yang ada, yang pastinya adalah pelajar kita, murid kita boleh bersekolah. Isu bagi negeri-negeri yang dilanda banjir ini, Yang Amat Berhormat Menteri juga telah bersetuju bahawa jika mereka tidak mempunyai uniform sekolah, maka mereka boleh bersekolah menggunakan pakaian yang sedia ada. Maksudnya tak perlu uniform sekolah. So mereka boleh pakaian mengikut kemampuan mereka asalkan bersih. Itu kita memberikan kelonggaran dalam keadaan situasi sementara ni, sehinggalah keadaan dapat dipulihkan seperti sedia kala. Semalam Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan mengenai bantuan awal persekolahan telah mula diagihkan ke sekolah-sekolah. Jadi boleh Datuk ceritakan sedikit prosedur bagi ibu bapa yang terlibat dalam bencana banjir ini bagi mendapatkan bantuan tersebut. Ya, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah pun
membuat pengumuman bahawa bantuan awal persekolahan 2015 sudah boleh diagihkan ataupun sudah boleh dikeluarkan oleh pihak sekolah mulai 6 hari bulan Januari. Maknanya peruntukan sudah pun diturunkan kepada semua sekolah. Cuma isunya sekarang ialah bagaimana untuk pihak waris untuk mengambil bantuan tersebut jika mereka perlukan. Mungkin tidak semua waris yang akan mengambil sebelum waktu persekolahan ini. Mungkin sebagian besar akan menunggu sehingga sekolah dibuka lah. Dan mengikut amalan kita selama ini pun kita memberikan bantuan semasa sesi sekolah bermula. Tetapi pada kali ini kita memikirkan untuk membantu waris-waris yang terlibat dengan banjir. Sebab itu kita hendak awalkan pemberian ini sebagai satu usaha untuk menolong mereka. Jadi untuk itu kita ada 3 cadangan lah untuk melaksanakan ataupun mengagihkan bantuan ini. Yang pertama, kalau kita lihat senario di mana tiada akses ke sekolah dan murid di pusat pemindahan sementara ataupun mereka berada di tempat yang lain, mereka menumpang keluarga mereka dan sebagainya. Akses ke sekolah itu tidak ada. Itu yang situasi yang pertama, senario yang pertama. Jadi untuk itu kita masih lagi menggunakan prosedur sedia ada yang dikeluarkan oleh bahagian kewangan dengan beberapa tambahan lah, iaitu waris akan mendaftar di sekolah berhampiran yang dikenal pasti oleh PPD ataupun mereka boleh mengambil bantuan itu di PPD sendiri. Jadi PPD lah yang mempunyai peranan untuk menentukan sama ada nak pilih sekolah yang berhampiran ataupun menggunakan premis PPD sendiri untuk mengagihkan bantuan. Jadi maknanya PPD dan sekolah akan membuat pendaftaran di pusat pemindahan untuk mengenal pasti waris yang berada di tempat pemindahan. Sebenarnya kita akan mendaftar mereka yang berada di pusat itu dan sekolah memohon bantuan polis untuk keselamatan pada hari pengagihan bantuan awal persekolahan itu. Ini penting, ini posisi yang penting, iaitu kita perlu mendapat bantuan polis kerana ini akan melibatkan jumlah wang yang agak besar. Jadi dari segi keselamatan adalah aspek yang tidak boleh dipandang ringan. Jadi maknanya sekolah mesti memastikan bahawa untuk pengambilan wang itu pihak polis mesti membantu kita. Mungkin dalam keadaan sekarang pihak polis mengambil masa yang mungkin tak dapat tarikh yang sebenarnya dikehendaki oleh sekolah, maka pihak sekolah perlu menentukan ataupun perlu menunggu sehingga pihak polis bersedia. Dan selepas itu apabila bantuan polis dapat kita berikan, maka sekolah bolehlah mengagihkan bantuan awal persekolahan ini kepada waris yang berhajat untuk menerimanya sebelum sekolah dibuka lah. Dan sebahagian lain, maknanya saya percaya bahawa mungkin ramai daripada waris kita akan menunggu sehingga sekolah dibuka lah, barulah mereka akan mendapatkan bantuan itu. Senario yang kedua adalah senario di mana ada akses ke sekolah. Maknanya ada akses ke sekolah dan murid berada di pusat pemindahan sementara ataupun mereka berada di tempat tinggal yang lain. Tapi yang penting adalah akses tu dapat murid ataupun waris pergi ke sekolah. Jadi maknanya sekarang ni dalam keadaan yang begitu, pusat pembayarannya adalah di sekolah. Maknanya di sekolah berkenaan. Tetapi prosedur yang di mana bantuan polis itu perlu juga kita utamakan. Maknanya kalaupun ada akses tapi bantuan polis tak dapat dibekalkan, maka kita perlu tunggulah sehingga tarikh di mana pihak polis dapat membantu urusan untuk mengambil wang di bank dan juga untuk mengiring pihak ataupun guru-guru kita, pihak pengetua dan sebagainya untuk membawa wang itu ke sekolah untuk diagihkan. Jadi maknanya sekolah boleh mengagihkan setelah mendapat tarikh yang sesuai dengan pihak polis. Dan kaedah yang ketiga, kaedah yang biasalah, iaitu sekolah yang tidak terlibat dengan banjir, maka
prosedur yang sedia itu diguna pakai. Ya. So itu 3 senario lah yang boleh kita lihat yang boleh berlaku lah dalam keadaan sekarang ni. Baik Datuk ya, yang terakhir sebelum kita sampai ke penghujung rancangan, apakah pesanan Datuk sendiri untuk guru-guru dan warga sekolah yang berhadapan dengan banjir ini? Saya secara peribadi dan juga mewakili seluruh warga pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia, pertamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga guru kita yang telah pun bertenggelumus untuk memulihkan, membersih sekolah kita sehingga boleh beroperasi. Jadi segala pengorbanan yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan, kita sangat menjunjung tinggi dan hanyalah kepada Allah kita memohon agar diberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Peristiwa sekarang inilah peristiwa yang sangat sukar. Saya sendiri telah pun turun ke Padang untuk bersama dengan warga guru kita di Tumpat, di Pasir Mas dan juga di Tanah Merah untuk melihat sendiri keadaan sekolah kita di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga sebuah kolej vokasional. Jadi kemusnahan yang dialami itu sangat menyayat hati kita. Jadi berkat usaha tuan-tuan dan puan-puan lah yang telah pun menggerakkan supaya sekolah kita dapat beroperasi semula. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kita berikan kepada sekolah kita yang telah pun dapat beroperasi semula. Dan saya juga terima kasih kepada semua warga guru kita yang menyumbang kepada rakan-rakan mereka yang mengalami banjir ini dan juga kepada semua sukarelawan kita di kalangan guru kita, di kalangan warga IPTA yang telah pun membantu bagi memulihkan keadaan sehingga sekolah kita dapat beroperasi. Jadi yang pentingnya adalah kita perlu ada komitmen yang tinggi dan dapat menggunakan kesempatan yang ada ini untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak murid kita dalam keadaan yang sukar. Dan yang penting juga kita perlu ada fleksibiliti dalam pelaksanaan ini sehinggalah keadaan ini dapat kembali seperti sedia kala. Maka kita beri ruang, kita perlu memberikan motivasi kepada pelajar kita supaya mereka dapat meneruskan pengajian, meneruskan pendidikan mereka dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang agak sukar ini. Terima kasih Datuk dengan perbincangan serta maklumat yang telah diberikan tadi. Cukup begitu padat sekali. Jadi saudara ya, demikian tadi perbincangan kita mengenai persediaan Kementerian Pendidikan dalam sesi persekolahan 2015. Semoga perbincangan ini dapat memberi penjelasan dan petunjuk panduan kepada semua bagi memastikan pendidikan dan sesi persekolahan dapat diteruskan seperti yang dirancang. Jadi terima kasih dan jumpa lagi.